Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu dengan izin dan juga limpahan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Iaitulah kuliah kita pada membahaskan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kita akan sambung pada bab yang kedua daripada kitab Tauhid, daripada syarahan iaitulah kitab Al-Qaulul Mufid ini, iaitulah bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid, yang digugurkan oleh tauhid. Baik. Kata muallif rahimahullah taala, sabaqa anna dzakara al-muallif kitab at-tauhid ay wujub at-tauhid. Telah berlalu penyebutan oleh muallif iaitulah tentang kitab tauhid. Kitab tauhid maknanya dalam kitab tauhid bab yang pertama tidak ada bab. Kitab tauhid tu bab pertama. Nampak? Kan? Kitab tauhid maknanya bab pertama tu kitab tauhid tu. Jadi maknanya tak diletakkan bab kat situ. Jadi kalau kita ikut bab tabwib, kalau ikut susunan tabwib, yang inilah bab yang pertama. Sebab dinyatakan bab. Tetapi yang first tak dinyatakan bab, tetapi disebut kitab. Yang muqaddimah itu maknanya tidak diletakkan tabwib. Tetapi di sini kalau ikut susunan, ini jadi bab yang kedua. Walaupun yang pertama tu tak ditulis bab oleh muallif, yang di pengarang kitab asal, Kitab Tauhid. Baik. Jadi telah menyebutkan Kitab Tauhid, maksudnya kewajipan tauhid, yakni mengesahkan Allah dan bahawasanya tauhid adalah suatu kewajipan. Harusan, yang kewajipan lah di sini. Jadi itu berlalu yang sebelum ini, maknanya Kitab Tauhid, muallif nak bagi tahu tentang wujub tauhid, kewajipan tauhid. Jadi kita dah berlalu perbahasan berkenaan dengan Kitab Tauhid yang apa dikira sebagai bab yang pertama. Wa anna ma'na qouli ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun anna al-ibadata la tasihhu illa bitauhid. Ya, penulis juga telah menyebutkan bahawa makna firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, bahawa ibadah tidak sah tanpa tauhid. Wa huna dzakara al-muallif fadla tauhid. Selanjutnya pada bab ini penulis menyebutkan keutamaan tauhid. Tadi itu kita kata sebagai bentuk kita kata macam flashback lah, ataupun kita kita lihat semula bab yang sebelum ini untuk kita refresh ataupun untuk kita buat review, untuk kita murajaah, supaya kita nampak gambaran dan kita boleh hubungkan antara bab yang pertama dengan bab yang kedua. Sebab itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebut dulu bab yang Kitab Tauhid yang sebelum ni untuk ingatkan, untuk ingatkan. Baik. Wa huna dzakara al-muallif fadl tauhid. Jadi di sini muallif, pengarang, menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Wala yulzimu min thubutil fadli li syai' an yakuna ghaira wajib balil fadl min nataijihi wa atharihi. Keutamaan yang sesuatu itu bukan bererti menunjukkan sesuatu tersebut tidak wajib, tetapi keutamaan yang dimaksudkan
didasarkan pada dampak dan akibatnya, yakni natijah dan juga athar, kesan. Seperti tentang salat berjemaah yang keutamaannya disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jemaah itu lebih utama, yakni 27 darjat berbanding salat bersendirian. Salatil fadhi. Meskipun salat jemaah lebih utama, namun bukan bererti ia tidak wajib. Kat sini maknanya, Syekh bagi satu contoh kat sini, iaitu keutamaan sesuatu, kata Syekh, tidak melazimkan ianya tidak wajib. Bahkan keutamaan sesuatu itu ditinjau dari sudut natijah dan kesannya. Jadi Syekh bagi contoh solat jemaah. Syekh kata solat jemaah itu macam mana yang Nabi SAW bagi tahu, lebih afdal, lebih utama berbanding solat bersendirian. Bi 27 darajah, dengan 27 darjat. 27 kita kata darjat. Jadi sebab tu saya kata sini, walaupun salat berjemaah lebih utama, namun bukan bererti ia tidak wajib. Maknanya Syekh tarjihkan mauqif ataupun qaul dalam mazhab Hanbali yang mewajibkan salat jemaah. Kerana kalau kita bincang tentang perbezaan di kalangan fuqaha, sudah tentulah ada perbezaan lah. Kerana di dalam mazhab Syafi'i, mereka tidak mewajibkan, tetapi mereka mengatakan ianya adalah sunnah muakkadah, ataupun sunnah, ataupun dia disebut sebagai fardu kifayah, ataupun disebutkan juga apa dia kita kata dia tidak sampai tahap wajib lah, tidak sampai wajib. Tapi dalam mazhab Hanbali wajib. Baik, jadi apa kaitan dia dengan kitab tauhid di sini ataupun bab ini? Jadi Syekh kata dekat sini, ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة إذ إن التوحيد أوجب الواجبات ولا تقبل الأعمال إلا به ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به ومع ذلك ففيه فضل. Baik. Jadi walaupun salat berjemaah itu lebih utama, namun bukan bererti ianya tidak wajib. Kerana tauhid adalah kewajipan yang paling utama, di mana amalan perbuatan tidak diterima tanpanya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabbnya dengan sesuatu pun seperti halnya tauhid. Namun demikian, tauhid tetap memiliki keutamaan. Maknanya di sini tak ada percanggahan antara kelebihan sesuatu perkara dengan kewajipan sesuatu perkara. Kewajipan sesuatu perkara itu sebenarnya menatijahkan keutamaan. Seperti solat jemaah tu kan. Maknanya solat jemaah ada kelebihan tak? Sudah tentu ada kelebihan. Jadi kat sini Syekh nak bagi tahu, kalau kita katakan keutamaan tauhid itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang wujud, maka ianya tidak langsung menafikan kewajipan tauhid. Nampak? Maknanya, sebab itu Syekh bagi perumpamaan ataupun bagi contoh dengan solat jemaah. Kan? Solat jemaah ada kelebihan tak? Kelebihan. Kan? Kelebihan. Ada tak kelebihan fadilat solat jemaah itu menafikan kewajipan solat jemaah? Tidak. Jadi demikian jugalah tauhid. Kelebihan fadilat yang ada pada tauhid tidak sama sekali menafikan kewajipan tauhid. Itu saja. Itu saja Syekh nak cuba sampaikan kepada kita. Sebab itu kita tak perlu peninglah kat situ. Apa kaitan dengan solat jemaah tu tak? Solat jemaah kat situ just Syekh nak bagi contoh. Maknanya sesuatu perkara yang ada fadilat tidak langsung bercanggah dengan kewajipan dia.
Kita tolak tepilah perbahasan wajib ke tak wajib ke tu kan, tapi kita nak tengok contoh yang Syekh bagi. Contoh yang Syekh bagi. Tetapi tauhid aujabul wajib. Kan? Tauhid Syekh kata aujabul wajibat. Tauhid paling wajib sekali. Kan? Jadi tauhid itu tidak diterima amalan melainkan dengannya. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Rabbnya, melainkan dengan tauhid. Maka di situ menunjukkan wa ma'adzalika fa fihi fadlun. Maka di situ menunjukkan tauhid tetap memiliki keutamaan. Dia ada kewajipan dan keutamaan. Jadi kita masuk dalam bab yang kedua ni, kita nak bincang tentang keutamaan tauhid, fadilat tauhid. Baik. Qauluhu wa ma yukaffiru minadz dzunub. Baik, perkataan penulis wa ma yukaffiru minadz dzunub dan dosa-dosa yang digugurkan ataupun yang dihapuskan oleh tauhid. Baik, kalimat ini dihubungkan pada keutamaan tauhid. Dengan demikian maknanya ialah babun fadlu tauhidi wa babun ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan bab dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Maka aidnya, yakni dhamir, kata ganti yang kembali kepada kata kerjanya, dibuang, dan takdirnya, kiraannya sebagai berikut, ma yukaffiruhu minadz dzunub, dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Baik. Ma dekat situ, wa ma yukaffiru minadz dzunub. So kat sini bab kita kata fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kalau kita buka dalam syuruhat, kitab-kitab syarah pada kitab tauhid ni, memang ulama akan bahaskan tentang terjemah bab. Antaranya terjemah bab ni. Dan perbahasan kebanyakan syurah akan tertumpu pada ma tu. Wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Wa qaulillahi ta'ala. Baik. Ma tu. Kan? Wa ma tu dibahaskan. Jadi dia sama macam kalau kita buka dalam syuruhat kitab-kitab syarah hadis. Contohnya Sahih Al-Bukhari, ada juga Imam Al-Bukhari akan letak bab macam ni, dia akan letak ma tu, bab kata wa ma kaza akan dibahaskan. Sebab ma tu ada makna yang maknanya dari sudut bahasa Arab, dia kalau kita lihat ada dua pendapat. Dalam nak menjelaskan makna ma itu. Maknanya dia akan bagi kesan kepada pemahaman kita terhadap terjematul bab. Terjematul bab maknanya bab itulah. Penjelasan pada bab tu kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kalau kita baca buku terjemahan dia, kita tak nampak. Kita hanya tengok yang base pada apa kesimpulan daripada penterjemah lah, pilihan penterjemah. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab syarah, maknanya kita akan lihat bagaimana perbahasan ulama tentang menjelaskan apa maksud ma tu, wa ma yukaffiru minadz dzunub tu. Baik, kalau di sini dalam Syekh Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid, Syekh pilih, kalau kita tengok dalam terjemahan tu dia kata bab keutamaan tauhid dan bab dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Maknanya diasingkan. Bab fadlu tauhid satu, bab ma yukaffiru minadz dzunub. Maknanya seakan-akan satu bab tu ada dua bab. Atau satu bab tu ada dua topik yang diasingkan. Seakan-akan macam tu. Baik. Kenapa jadi macam tu? Kat sini kita nak lihat ada dua pendapat. Maknanya ulama dalam menjelaskan tentang maksud ma di situ. Ma di sini adalah kita katakan dia adalah isim mausul. Mausul. Dan kalau kita lihat isim mausul ni dia ada dua. Dia ada dua. Yakni yang pertama mausul ismi, yang kedua mausul harfi. Mausul ismi dia bersambung dengan isim yang
khusus dan dengan jenis yang tertentu. Contohnya macam allazi, allati. Dan isim itu dia bersambung mausul, kita kata mausul kan. Dan dia berkongsi dengan pelbagai jenis anwa', anwa' ni jenis-jenis ni macam mufrad, musanna, jama', sama ada jama' muzakkarah ataupun muannatsah, dia menghimpunkan semua. Contohnya macam mausul ismi ni, macam contoh kalau kita lihat dia ada contohnya macam man kan, fa amma man utiya kitabahu bi yamini kan. Isim mausul ismi ni juga contohnya lagi, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, isim mausul lah tu dalam kategori ismi. Baik, yang kedua isim mausul harfi. Isim mausul harfi ni dia setiap huruf yang diawalkan bersamanya itu ada silah dengan masdar. Maknanya ada kaitan dengan kata terbitan. Yakni beza dia, mausul harfi itu beza dia dengan mausul ismi. Mausul ismi dia tidak berhajatkan kepada a'id. Yang ni kita bagi contoh lah. Kita bagi contoh. Baik, yang pertama, bila kita sebut babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, ma di sini kita kata kita terjemah bab keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan apa yang digugurkan oleh tauhid akan dosa-dosa. Apa yang digugurkan dosa-dosa. Wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kan? Baik. Pendapat pertama, ada ulama yang kata di kalangan syurah, mereka kata ma huna mausulun ismi. Kat sini dia mausul ismi kerana ada pada selepas itu ada min. Babu fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, min kat situ al-bayaniyah, penjelasan. Dan maknanya kalau kita kata, kalau isim mausul tu dia lepas dia tu ada min, ada kita kata ada wujudnya apa dia kita kata min, yakni min al-bayaniyah, penjelasan, maka maknanya babu fadli tauhid wa bayani dzunubi allati yukaffiruha. Maknanya kalau pendapat pertama yang kata ma di situ adalah mausul ismi. Sebab apa ada mausul ismi? Sebab lepas dia tu ada min. Jadi min tu dia macam menjelaskan. Dia al-bayaniyah, dia menjelaskan, kita katakan di sini mukhtassan bi naw'in muayyan. Maknanya bab fadlu tauhid wa bayan az-dzunub allati yukaffiruha. Bab keutamaan tauhid dan penjelasan dosa-dosa yang dihapuskan olehnya. Beza tak dengan buku yang terjemahan ni? Tak ada penjelasan kan? Dalam terjemahan tu dia tak tulis kan? Dan penjelasan dosa-dosa yang dihapuskannya. Dia sebenarnya taklah berbeza banyak. Cuma dari sudut bahasa tu. Dari sudut bahasa tu. Itu pendapat pertama. Maknanya kalau kita ambil penjelasan yang pertama ni, maknanya tauhid itu menghapuskan seluruh dosa. Ini. Walaupun kalau kita ikut berdasarkan terjemahan tu, kita tak nampak perbezaan dia.
Itu kekurangan kalau kita bergantung semata-mata pada kitab terjemahan. Kita dapat juga makna tapi kita tak dapat makna yang detail, lebih terperinci. Jadi kalau kita ambil penjelasan ma itu isim mausul ismi bidalalati wujudi min al-bayaniyah. Kerana ada dalalah, ada petunjuk menunjukkan selepas isim mausul tu ma tu adanya min. Bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Min kat situ min apa? Kat situ dibahaskan min tu pula ada ulama yang pertama kata al-bayaniyah. Jadi bila ada al-bayaniyah di situ, maknanya dia ditakwilkan atau ditafsirkan, diterjemahkan dengan bab fadlu tauhid wa bayan az-dzunub allati yukaffiruha. Bab keutamaan tauhid dan penjelasan tentang dosa-dosa yang dihapuskan olehnya. Jadi maknanya jadi apa? Maknanya tauhid itu menghapuskan seluruh dosa. Itu maksud dia. Fat-tauhid yukaffiru dzunuba jami'an. Itu maksud dia. Dia bukan tauhid itu menghapuskan sebahagian dosa, tak menghapuskan sebahagian dosa, tak. Tetapi tauhid itu sendiri menghapuskan seluruh dosa. Ini dia punya makna dia. Nampak? Kalau kita ambil pendapat yang pertama ni, maknanya tauhid menghapuskan semua dosa. Tak kira dosa apa. Dosa besar ke dosa kecil, semua terhapus dengan tauhid. Bismillah. Dia yang dikira tentang amalan seseorang, maknanya dikira diterimanya kalimah tauhid seseorang itu, dia berdasarkan amalan dia. Maknanya walaupun dia tak hafal rukun tauhid, syarat-syarat tauhid tu dia tak hafal, tapi rukun tauhid tu ada pada amalan dia. Kan? Contohnya macam orang-orang makcik-makcik dekat kampung, pakcik-pakcik. Fitrah. Betul kan? Kadang-kadang kan orang-orang yang ada di kampung beramal soleh, kan? Orang yang fitrahnya sejahtera, kan? Tok Wan kita ke katakan tak pernah pun mengaji kitab tauhid, tapi amalan dia ada rukun tauhid, ada syarat-syarat tauhid. Mungkin lebih lengkap lagi daripada orang yang mengaji kitab tauhid. Kan? Boleh jadi. Sebab apa? Sebab dia yang dikira adalah apa? Bukan hafalan, bukan setakat pengetahuan semata, tapi bahkan amalan. Maknanya praktikal. Boleh jadi kan? Jadi man kana akhiru qawlihi ataupun akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, maknanya dia bukan semata-mata orang yang hafal rukun, syarat-syarat kalimah tauhid, tak. Boleh jadi yang hafal rukun-rukun, syarat-syarat tu boleh jadi dia tidak melaksanakan tuntutan kalimah tauhid. Wal'iyadzubillah. Boleh jadi orang yang tak hafal, boleh jadi. Tapi kita tak maulah. Kita tahu kita jahil, kita kena belajarlah. Bukanlah kita katakan tak perlu belajar, bahkan wajib. Wajib. Maknanya bukan bermaksud kita bermudah-mudahlah. Tapi nak bagi tahu akhir sekali adalah pengamalan tu. Pengamalan tu. Dia bukan dikira sejauh mana hafalan dia dan sebagainya, tidak. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Bar kalau tak salah, ataupun Ibn Rajab, mana tak ingat dah apa yang cakap perkataan ni, ataupun Al-Hafidh Al-Zahabi, kata al-ilmu laisa mimma hufidh. Ilmu itu bukanlah apa yang kau hafal. Al-ilmu ma adkhala ma'aka fil qabri, ataupun ilmu itu adalah apa yang masuk bersama kamu di dalam kubur. Maknanya yang kamu amalkan. Yang masuk bersama kamu dengan ke dalam kubur tu maksudnya amalan kamu lah. Yang kamu amalkan. Bukan semata-mata hafalan. Bukan semata-mata hafalan semata-mata. Wallahu musta'an. Baik. Jadi kalau kita ambil yang penjelasan yang pertama tu, maknanya tauhid menghapuskan seluruh dosa. Tak ada yang terkecuali.
Kenapa? Kerana tauhid itu adalah hasanatun azimah. Kerana tauhid adalah kebaikan yang paling besar sekali, yang tidak boleh diganggu gugat oleh mana-mana bentuk maksiat, melainkan nur, cahaya tauhid itu pasti akan membakar kesan-kesan maksiat, dan lebih-lebih lagi apabila cahaya tauhid itu menjadi lebih sempurna. Ini maknanya kalau kita tengok maksud yang pertama ni, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, maknanya bab kelebihan atau keutamaan tauhid dan penjelasan tentang dosa-dosa yang dihapuskan olehnya, digugurkan olehnya. Jadi maknanya di sini, siapa yang menyempurnakan tauhid kat sini yang kita bincangkan sebelum ni, ketiga-tiga jenis tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, maka pengetahuan dia tentang pegangan dia tentang ketiga-tiga jenis tauhid itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Dan akan datang penjelasan tentang isu ini dalam bab yang berikutnya nanti, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab wala azab. Kita akan masuk lebih detail lagi pada bab yang akan datang. Jadi kalau kita ambil daripada tafsiran pertama ni, maknanya semakin seseorang itu kuat pegangan tauhid dia, semakin akan kuat jugalah penghapusan terhadap dosa-dosa dia. Faham tak? Maknanya semakin bertambah tauhid seseorang, akan bertambahlah juga bertambahlah juga kekuatan untuk menggugurkan dan juga untuk menghapuskan dosa-dosa. Kita bagi contoh macam baju, kita pakai baju. Kalau baju putih selalunya, kalau kotoran yang degil tu, kalau kita pakai sabun biasa, dia tak hilang. Ya, kena pakai Clorox, kena rendam Clorox. Kan? Jadi itu umpama dia, orang yang kuat tauhid dia, dia punya daya untuk menghapuskan kotoran tu, kotoran kita umpamakan dosa-dosa, macam Clorox tu. Ni nak mudah faham lah. Nak mudah faham tak? Makin kuat pegangan tauhid seseorang, makin keupayaan untuk menghapuskan takfirul dzunub tu makin kuat, makin kukuh, makin kuat. Nampak? Jadi sebaliknya, makin lemah tauhid seseorang, makin rugi lah. Itu susah tu. Kan? Sebab itu susah kalau kita tengok orang yang terlibat dalam syirik, terjebak dalam syirik, dia punya perkara yang nak mendorong untuk menghapuskan dosa-dosa dia tu tak berapa kuat. Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bincang dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, dan juga kitabnya tak salahnya Al-Jawabul Kafi dan Ighathatul Lahfan, tentang kaitan antara dosa-dosa dan maksiat dengan kesyirikan. Bila Imam Ibn Al-Qayyim bahaskan tentang misalnya dosa syahwat, dosa yang maksiat yang berkait dengan fahishah, perkara keji. Contohnya apa yang berlaku kepada Imra'atul Aziz yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Imam Ibn Al-Qayyim dia bagi satu faedah yang jarang kita boleh tengok orang zaman sekarang ni boleh keluarkan faedah tu. Dia kata apa? Dia kata, kenapa Imra'atul Aziz tu tak boleh menahan nafsu dia terhadap Yusuf? Orang lain tak boleh jawab, tapi Ibnul Qayyim dia boleh istinbat. Dia kata sebab syirik. Nampak? Sebab syirik. Sebab orang penduduk Mesir ketika itu memang mereka beragama dengan agama syirik. Termasuk Imra'atul Aziz. Syirik. Jadi maknanya kat situ, daripada perkataan Ibnul Qayyim tu, kita boleh dapat semakin syirik sesuatu masyarakat, semakin tersebarnya syirik dalam sesuatu masyarakat, syirik menjadi pegangan dalam sesuatu masyarakat, semakin banyaklah maksiat dan dosa. Sebenarnya betul lah. Betul lah. Maknanya lawan dia, semakin kuat tauhid, pegangan tauhid sesebuah masyarakat, semakin kuat, semakin kuranglah juga maksiat. Bukan tak ada maksiat, ada maksiat tapi kurang.
Ana selalu bagi contoh, kita bandingkan antara kes-kes contoh macam gangguan sihir, ilmu hitam dan sebagainya di negara-negara di sebelah timur ni, termasuk negara kita, Indonesia dan sebagainya. Cuba compare dengan negara di Timur Tengah yang kuat pegangan tauhidnya, macam Arab Saudi. Arab Saudi tu lebih spesifik Madinah, Mekah, Madinah. Sepanjang tak tahu lah, aku cuba tanya asatizah kita yang mengaji kat Mekah, Madinah lama-lama. Kita jarang lah nak dengar kes-kes meracau ke, histeria ke. Bukan jarang, memang tak ada. Memang tak ada. Kan? Memang tak ada. Tapi yang situ tu orang tak nampak. Orang duk nampak hak apa? Hak buruk je. Kan? Hak buruk je. Tapi nak bagi tahu betul. Sebab kita akan nampak nanti bila penjelasan dalam kitab kita akan nampak. Baik. Jadi semakin bertambah tauhid seseorang, semakin kuatlah kemampuan dia untuk menghapuskan dosa. Dosa. Dan semakin bertambah tauhid seseorang juga, semakin amanlah dia di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Sebab ayat dalam terjemah bab tu. Iaitulah ayat yang kita akan bahaskan. Wa qaulillahi ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Macam ayat dia. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ini orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka itu dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Kezaliman kat situ maksudnya syirik. Maka bagi mereka itu mendapat keamanan. Ulaika lahumul amnu, keamanan. Wa hum muhtadun. Dan mereka mendapat petunjuk. Baik. Sebab itu tauhid adalah paksi keamanan. Tauhid adalah tiang seri keamanan. Baik kepada seorang individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kalau nak aman, kena tauhid kan Allah. Itu kunci dia. Baik. Itu pendapat pertama. Itu baru tafsir apa dia terjemah bab tu. Ma tu. Kalau yang kedua pula, ada sebahagian ulama yang mentafsirkan ma pada wama yukaffiru minadz-dzunub tu, bab tu. Mereka mengatakan mausulun harfi. Tadi mausulun ismi, sekarang ni mausulun harfi. Apa maksud mausulun harfi? Maknanya kalau kita takwilkan, kalau kita tafsirkan dia jadi maksud takfiruhu az-dzunub. Maknanya babu fadlu tauhid wa takfiruhu az-dzunub. Maknanya kalau kita terjemah, bab keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Macam dalam terjemahan kita ni, dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Lebih kurang lah. Yang ni juga sahih. Maknanya kedua-duanya ada wajah. Kedua-duanya, apa kita kata penjelasan ni, sahih. Baik. Yang Syekh Al-Utsaimin dia ambil yang mana? Dia ambil yang kedua kan? Sebenarnya yang kedua lebih tepat. Walaupun kita nampak macam tak sama, tapi sebenarnya sama macam yang kedua. Sebab tu dalam halaman 72 tu kan, dia kata maknanya ialah babun fadlu tauhidi wa babun ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan bab dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Samalah dengan yang kedua. Kalau tafsirkan apa dia kita kata, ma di situ adalah isim mausul harfi. Bukan ismi. Dia ambil yang kedua. Jadi apa beza dia dengan yang pertama? Sekarang kita dah tengok apa beza dia. So yang pertama tadi dia lebih umum lah. Maknanya nak cerita tentang tauhid ini dapat menghapuskan seluruh dosa. Tak kira. Tak perlu tanya dosa apa, semua dosa dia akan hapuskan. Kalau yang kedua, dia jadi maksud lain.
Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Maknanya ada dosa-dosa yang tertentu, yang hanya tertentu saja, dosa-dosa yang tertentu saja yang akan dihapuskan oleh tauhid. Ada dosa yang mungkin tak akan dihapuskan oleh tauhid, ada dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Itu. Nampak? Itu perbezaan dia. Baik. Kata Syekh, kita balik pada buku kita. Penulis menyebutkan bab ini kerana dua hal. Wa aqada hadzal bab li amrayn. Jadi kita nak tahulah apa tujuan utama muallif rahimahullahu taala beliau bawakan bab ini. Apa maqasid dia? Tujuan dia. Jadi yang pertama untuk menjelaskan keutamaan tauhid. Bayan fadli tauhid, untuk menjelaskan keutamaan tauhid. Yang kedua, al-thani, bayanu ma yukaffiru min adh-dhunub. Lianna min athari fadli tauhid takfir adh-dhunub. Yang kedua, tujuannya untuk menjelaskan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Kerana di antara kesan-kesan, dampak dan keutamaan tauhid adalah menggugurkan dosa-dosa. Beza tak? Beza tak kalau kita ikut yang ma tu ditafsirkan dengan ma, mausul, ismi, dan dalalahnya ada min al-bayaniyah, berbeza dengan tafsiran yang kedua. Jadi kat sini kita nampak Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dia ambil pendapat yang kedua. Maknanya kalau kita ambil pendapat yang pertama tu ada wajah juga. Ada wajah. Dan akan dibahaskan pada bab yang berikutnya nanti. Cuma kita cerita tentang bab tadi pun dah seronok betul ya. Maknanya orang yang ada tauhid ni, makin kuat tauhid dia, makin dia akan terhapus dosa-dosa dia. Apa sekali bentuk dosa akan terhapus. Dia adalah satu khabar gembira. Maknanya bila kita dengar itu, maknanya kita rasa apa? Inilah kelebihan tauhid. Kita rasa seronok. Kita rasa nak tahu. Kan? Yang kedua ni pun rasa seronok juga sebab kita lebih nak tahu apakah dosa-dosa yang dihapuskan tu. Apa jenis dia, apa bentuk dia, apa kategori dia. Baik, itu yang akan dibahaskan. Baik. Kemudian Syekh kata kat sini, min fawaidi tauhid. Syekh terus masuk tentang faedah-faedah tauhid. Di antara faedah-faedah tauhid, yang pertama, annahu akbaru di'amati liraghbati fit ta'ah. Yang pertama, tauhid adalah asas terbesar dalam motivasi ketaatan. Ini penting sekali. Tauhid lah benda yang paling kita boleh kata asas, tiang utama yang boleh menambahkan motivasi kita dalam mengerjakan amalan ketaatan. Tauhid. Kerana apa? Kerana ahli tauhid melakukan amalan semata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah mengetahui segala yang rahsia dan yang nyata. Itu je lah jawapan dia. Orang kata kenapa tauhid ni yang paling besar sekali, yang boleh memotivasikan seseorang. Kita kata kerana al-muwahhidun, ahli tauhid, dia beramal kerana Allah. Kan? Dan Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui segala rahsia yang ada pada hamba. Sama ada yang rahsia ataupun yang nyata. Berbeza dengan selain ahli tauhid. Amma ghairul muwahhid kal mura'i mathalan fa innahu yatasaddaq wa yusalli wa yadhkurullaha idza kana 'indahu man yarahu faqat. Berbeza dengan selain ahli tauhid. Selain ahli tauhid ni siapa? Seperti orang-orang yang riak. Orang-orang yang musyrik contohnya. Misalnya dia hanya bersedekah, salat dan berzikir, ingatkan Allah itu ketika adanya orang yang melihat atau dekatnya ada orang yang melihat. Beza dengan orang musyrik, beza dengan orang yang riak. Dia buat amalan tu kerana orang nampak, kerana nak tunjuk kat orang, kan? Kerana nak berkempen semata-mata. Habis kempen dia tak, orang tak nampak dah, tak ada dah kamera, tak payahlah bagi bantuan. Itu yang jadi masalah tu kan. Baik, kerana beramal kerana bukan kerana Allah.
Itu lah kita bagi contoh ahli politik lah. Walaupun bukan semua kan, tapi kebanyakannya. Sebab itu yang paling dekat sekali dengan zaman kita ni. Baik, wallahul musta'an. Baik. Kerana itulah sebahagian salaf berkata, walihadza qala ba'du salaf inni la uwaddu an ataqarraba ila Allah bi ta'atin la ya'lamuha illa hu. Karena itulah sebahagian salaf berkata, sesungguhnya aku ingin melakukan sesuatu ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa diketahui oleh sesiapa pun selain dia semata-mata. Maknanya tak samalah dengan orang yang beramal, bersedekah, buat kebajikan dan sebagainya kerana nak diperlihatkan amalan tu kepada manusia. Sudah tentulah tak sama. Kan? Orang yang melakukan amalan ketaatan, riak, adanya ujub, adanya sum'ah, adanya riak, maka tak sama dengan ahli tauhid. Ahli tauhid ni, dia orang nampak ke, orang tak nampak ke, belakang kamera ke, depan kamera sama saja. Kan? Orang ambil gambar dia tengah bagi bantuan, lepas tu orang tak ambil, sama saja. Sama ada depan kamera atau belakang kamera, sama sahaja. Nampak? Kan? Bahkan mereka itu beramal murni kerana Allah. Murni kerana Allah. Maknanya tak semua ibadat mereka itu mereka tunjukkan. Ada orang yang dia sampai tahap apa, kita kata sampai ghulu, sampai melampau. Sampai doa dekat depan Kaabah pun dia nak buat Facebook live. Nak buat TikTok live, ada TikTok live lah. Instagram live lah, apa benda live lah semua lah. YouTube live lah, macam-macam. Kan? Tulis komen kat bawah. Doa-doa, saya nak doa. Dia pun apa? Angkatlah tangan, sambil ada kamera. Syekh Abdul Razak Al-Badar, hafizahullah, pernah sentuh tentang isu ni. Dia kata apa? Sebab dia nampak sendiri bila ada jemaah-jemaah haji dengan umrah datang ni. Dia kata dia pernah nampak, dia kata. Orang yang suruh orang lain ambil gambar dia tengah berdoa. Kemudian Syekh kata itu sebenarnya adalah ainur riya. Apa tujuan? Apa tujuan dia? Innamal a'malu binniyat. Apa tujuan dia? Apa tujuan? Maknanya kalau baik, kadang kita kena bezakan. Maknanya adakah asal bagi amalan kita itu kita kena buat dengan ada bercampur dengan tujuan-tujuan yang lain? Adakah semua amalan kita boleh kita perlihatkan? Maknanya dia yang disentuh oleh ulama di sini, maknanya ketika kita memang betul-betul buat ibadat tu. Lain cerita kalau nak buat apa orang panggil poster tertentu ataupun nak buat apa ke, dia memang berlakon lah. Itu lain cerita. Tapi ini tengah ibadat. Walaupun dia kata orang lain tolong ambil dan dia saja nak tunjuk, dibimbangi ibadat dia tu tak murni, dibimbangi. Sebahagian ulama kata ainur riya, maknanya memang ainur riya. Lepas tu kalau kita tengok asatizah kita kalau pergi bawa jemaah haji dengan umrah kan, dia pesan dah. Kalau pergi tu maknanya time ibadat tu tak payah. Time tengah ibadat tu tutup handphone. Tutup smartphone. Kan? Dah lepas waktu dah rehat sikit tu, dah waktu bukan tengah solat, bukan tengah doa dan sebagainya, tak apalah, nak berhubung dan sebagainya. Tak ada masalah. Kan? Nak tanya khabar, nak tahu perkembangan, tak ada masalah. Tapi time tengah ibadat tu jangan. Tengah berwukuf di Arafah tu, kalau live, orang ambil kamera live tu lain cerita. Live, maksudnya ada satu kamera utama, ambil live. Itu lain cerita. Tapi kalau kita sendiri yang ambil, lain. Dia jadi lain. Macam orang yang semayang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada kamera kan. Itu lain cerita. Bukan dia yang ambil. Kamera utama kan. Tapi sekarang ni masalahnya kita ambil kamera selfie. Assalamualaikum.
Saya sekarang tengah berwukuf di Arafah, doa. Saya tengah tawaf di Kaabah. Tak, kok mana pun dia akan tak boleh, kita tak boleh nak kata niat, bergantung pada niat. Tak boleh, pasal dia memang dah masuk dalam amalan tu. Sebab tu Syekh Abdul Razak kata ainur riak, dia kata itu memang riak tu sendiri. Sebab kalau itu bukan riak, kita tak tahu nak tafsirkan benda apa. Apa maksud riak? Melakukan amalan untuk diperlihatkan kepada manusia. Faham tak? Jadi kalau kita tengah beramal, tengah beribadat, kita ambil selfie, buat Facebook live ke apa, tengah beribadat. Bukan tengah jalan-jalan ataupun tengah jalan makan angin ataupun jalan-jalan dekat Masjidil Haram, tengah nak tunjuk jalan ke apa. Itu lain cerita. Orang akan senang buat vlog apa semua kan. Dia nak tunjuk jalan ke ataupun nak tunjuk suasana ke, itu lain cerita. Tapi ni tengah ibadat, tengah tawaf, selfie, itu memang dah masuk dalam riak. Sebab dia dah masuk dalam takrif riak tu. Sebab dia amalan, dia buat amalan untuk diperlihatkan kepada manusia. Itulah riak. Dia tak boleh kata, tidak, niat saya baik. Tak. Maknanya dia tak faham apa riak. Itu kena hati-hati. Sebab itu kalau kita tengok dalam di mana di Mekah kan, waktu ibadat haji dengan umrah tu dah dipasang dah peringatan. Maknanya apa, kamera dan sebagainya waktu ibadat tu, maknanya tutup lah. Maknanya kita, itulah kita kata setiap perkara yang kita lakukan mesti berpandukan kepada ilmu. Jangan kita ikut-ikut orang. Ada orang setengah kita tegur, dia kata tapi itu ada ustaz tu buat. Itu susah. Ustaz tu buat, dia buat macam-macam sekarang ni. Yang kita pernah tengok yang sampai tahap yang buat solat tahajud live. Itu apa benda kan? Maknanya itulah kita katakan tauhid membezakan. Amalan ahli tauhid ni dia membezakan dengan orang yang riak, orang yang tidak mentauhidkan Allah. Wallahul musta'an. Bismillah. Record promosi. Itu tak ada masalah. Dia ada, orang panggil dia ada tugas. Juru kamera tu dia ditugaskan untuk mengambil gambar. Kan? Mengambil gambar. Dia tak ambil gambar dia sendiri kan? Dia ambil gambar dia sendiri je? Tak, dia ambil gambar orang kan? Dia tak, maknanya tak menunjukkan apa. Walaupun tengah dia beribadat, tengah dia tawaf ke tengah apa. Tapi ialah kita kata kok mana pun elakkan ketika tengah ibadat tu. Elakkan. Sebab tu kena cari penasihat-penasihat yang apa? Ada ilmu. Pergi travel mana-mana kena cari orang yang tahu sunnah. Tahu, ada ilmu. Orang yang tauhid yang paling penting. Kalau tak ada, boleh belaka. Tak apalah, boleh. Solat tahajud kita buat live. Munajat, munajat buat juga live. Munajat perdana. Menangis-nangis sampai tayang satu dunia. Apa tujuan dia? Kita bukannya ahli politik ya. Ahli politik memang nak dekat. Esok nak pilihan raya tu macam-macam munajat. Gambarnya dengan menangis-nangisnya, dengan apa angkat tangan, dengan khusyuk penuh, dengan khusyuk dan sebagainya. Itu memanglah ahli politik, kita nak harap apa? Memang itu lakonan mereka, drama mereka. Tapi kita nak didik masyarakat bukan dengan cara orang politik. Kita didik masyarakat dengan ilmu, dengan tauhid, dengan sunnah. Kerah ni, sebab tu kalau kita orang kata kerah ni ustaz ni. Tak, memang kat situ kena kerah lah. Sebab ibadat. Kan? Tengah ibadat. Maknanya kalau kita tak, ialah kita kata kalau dah di luar waktu ibadat tu, nak tangkap gambar ke nak buat, silakan. Tapi dalam ibadat tu, tengah ibadat tu jangan. Jadi kita akan bincangkan nanti bab tentang riak ni akan dibahaskan nanti dengan terperinci, akan sampai waktunya kita akan bincangkan dengan terperinci insya-Allah. Baik. Jadi itu beza dia. Ahli tauhid beza dengan orang yang tak mentauhidkan Allah.
Kan? Beza. Baik, yang kedua, para ahli tauhid mendapatkan rasa aman dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ini faedah yang kedua, yang terbesar maknanya, pada ayat dalam surah Al-An'am ayat 82 tu. Ahli tauhid akan mendapatkan keamanan, ketenteraman. Subhanallah. Cuba kita bayangkan orang yang tengok orang yang ibadat, cuba kita tengok orang yang ibadat dia sibuk dengan phone dengan orang yang beribadat yang tidak sibuk dengan phone. Mana yang akan sibuk? Sibuk dengan benda lain. Kita bagi contoh orang yang wukuf di Arafah ataupun tawaf ataupun sa'i ke, ibadat haji lah, wukuf di Arafah. Orang yang seorang ni, fulan ni, dia tutup telefon dia ketika wukuf di Arafah. Apa yang dia buat? Dia bermunajat, dia fokus dengan ibadat dia, dia berdoa, dia sibuk dengan baca ayat Quran, dia sibuk dengan baca-baca doa, angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu orang individu, dia sibuk dengan baca komen orang. Siapa nak doa, tolong komen. Saya boleh tolong doa. Lepas tu dia tengok doa orang ni. Makcik Kiah ni minta, dia kata tolong bagi anak saya dapat jawatan. Pakcik Ali pula minta, tolong bagi saya ni bisnes saya berjaya. Kak Kiah pula minta benda lain. Lepas tu tengok komen punyalah banyak. Jadi dia sibuk dengan apa? Sibuk baca komen orang. Betul tak? Ada dapat keamanan tak? Tak dapat. Dia pun tak tenteram. Tu dia kata, mampus aku ni, nak dekat 1000 komen. Kan? Nak dekat berapa ratus komen ni. Jenuh. Dia sendiri dah memberatkan diri dia. Tu kita kata beza tak? Tang situ pun kita boleh dapat beza. Tak percaya, kita cuba bezakan. Kalau cuba kita buat, jangan buat lah. Cuba kita di tempat tu. Mana lagi tenteram? Mana lagi aman? Orang yang beribadat yang dia tak sibuk dengan benda lain. Betul tak? Tutup dulu phone tu. Nanti lepas dah habis ibadat, nanti lepas solat. Sama juga orang yang lepas solat. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus pun telefon, WhatsApp, Facebook. Berbeza tak dengan orang yang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tenang. Betul tak? Buat apa kita nak kalut-kalut? Habis zikir lagi boleh buka. Tapi disebabkan oleh apa? Dah jadi addiction. Kadang-kadang kita tengok juga, perasan juga orang solat Jumaat dan sebagainya, tengah khatib baca khutbah tu, dia tengok duk main phone. Duk main phone lagi. Kan? Nasib tengah solat tu tak boleh nak buka. Kalau solat boleh buka phone, dia nak juga. Kan? Sebab dah jadi addiction, dia dah jadi kecanduan. Wal'iyadzubillah. Jadi ada masanya lah. Macam itulah maknanya, tengoklah, dia takkan tenteram. Jadi macam mana dia nak dapat khusyuk? Kalau solat, tengah solat tu dia duk fikir dah, ting bunyi kan, dalam poket tu ting, tak, silent, bunyi WhatsApp punya mesej, dia dah terfikir dah, siapa? Kan? Tengoklah, mengganggu konsentrasi dan khusyuk dia dalam solat. Nampak? Jadi nampak tak macam mana beza antara orang yang mentauhidkan Allah dan orang yang ada perkara-perkara yang boleh mengganggu gugat tauhid mereka, seperti riak dan sebagainya. Termasuklah juga perkara-perkara yang boleh mengganggu ibadat. Maknanya orang yang betul-betul tauhid ni dia akan relax, aman, tenteram. Dalam ibadat dia pun dah tenteram, aman, apatah lagi dalam kehidupan dia pun akan tenteram, aman. Ada orang dia tak boleh, dia nak juga
Perkara-perkara keduniaan tu dia tak boleh nak sabar, dia tak boleh nak tahan. Kan? Lepas solat, lepas ibadat dia nak juga. Maknanya kerana itu yang menjadi yang termasuk dalam apa kita kata ham dia ataupun obsesi dia, pemikiran dia tu hanya berlega pada tu. Sebab tu tengok dalam sunnah Nabi SAW ajar kita macam mana solat. Perlu dah alaikum bis sakinati wal waqar, hendaklah kamu datangi solat tu dengan tenang dan dengan tenteram, dengan aman. Jangan tergesa-gesa. Kan? Kalau lapar, pergi makan dulu. Kan? Kalau rasa dah lapar tu boleh mengganggu kekhusyukan solat, maka dan makanan sudah tersedia, makan dulu. Nak bagi tahu kerana nak tutup perkara-perkara yang boleh mengganggu konsentrasi dan khusyuk dalam solat. Kiaskan dengan ibadat kita yang lain, sama. Kan? Sama juga macam orang yang bekerja. Dia bekerja, sepatutnya kerja dia tu, dia fokus pada kerja. Tapi dia buka benda lain. Contoh kan, sama tak? Dia akan ganggu konsentrasi kerja dia, betul tak? Waktu kerja itulah dia nak, ada yang mesej lah, main Facebook lah, apa semua. Dia akan mengganggu dia punya konsentrasi kerja dia. Macam itulah, samalah. Kalau kita tengok dalam pekerjaan pun boleh ganggu konsentrasi pekerjaan kita yang berbentuk keduniaan, boleh ganggu, maka dalam amalan akhirat kita, amalan agama, amalan kita, amalan salah kita itu lebih akan mengganggu kalau kita tak boleh bezakan antara prioriti utama kita ketika ibadat. Ahli tauhid ni maknanya dia dalam bahasa yang mudah, dia memang bila disebut muwahhidun, ahli tauhid, maknanya dia memang fokus satu kerja lah. Maknanya bila dia ibadat tu ibadat lah. Nampak? Kenapa dia nak fikir benda-benda lain? Ibadat lah. Ibadat aku ni kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Waktu ibadat tu fokus ibadat. Itu bahasa mudah kita untuk kita faham. Kerana ramai orang yang tak nampak itu juga adalah sebenarnya tuntutan pada tauhid. Dari sudut praktikal. Baik. Kemudian yang berikutnya, kemudian Syekh bawakan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Firmannya walam yalbisu maksudnya tidak mencampur adukkan. Orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan. Walam yalbisu, tidak mencampur adukkan imanahum, iman mereka bidzulmin, dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Zalim di sini adalah lawan iman, iaitu syirik. Ketika ayat ini turun, para sahabat sangat keberatan kerananya dan mereka berkata, siapa gerangan di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Waktu turun ayat ni, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, sahabat-sahabat rasa berat. Dia kata, siapa yang tak pernah zalim diri sendiri? Rasulullah SAW kemudian bersabda, laisal amru kama tadhunnun. Perkaranya tidaklah seperti yang kalian sangkakan. Bukan seperti mana yang kamu sangkakan, maksudnya itu. Innamal muradu bihi asyirku. Yang dimaksudkan dengan kezaliman di situ, kata Nabi SAW, ialah syirik. Alam tasma'u ila qawli rajulis salih. Kemudian Nabi SAW bawa dalil. Tengok Nabi ajar sahabat berdalil, bawa dalil. Bukankah kamu tidak pernah mendengar perkataan seorang lelaki yang saleh, yakni Luqman Al-Hakim, inna syirka la zulmun azim, iaitulah apa? Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Dalam surah Luqman ayat 13. Maknanya dekat sinilah ulama kata, kalau kita buka dalam usul tafsir, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Macam mana Nabi SAW praktikkan Quran, ayat Quran ditafsirkan dengan Quran. Nampak? Jadi syirik dekat situ, zalim dekat situ maknanya syirik. Bukan maksud yang selain syirik. Yang dimaksudkan dengan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, zulm kat situ yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah syirik. Bukan kezaliman yang lain, dan
Kezaliman itu ada beberapa macam, kata Syekh. Yang pertama, kezaliman yang paling zalim iaitu mempersekutukan Allah dalam haknya, ini syirik. Inna syirka la zulmun azim. Mana syirik tu kezaliman yang paling besar sekali. Tak ada dah yang zalim yang paling besar melainkan syirik. Nampak? Rasuah pun tak boleh lawan syirik. Kadang-kadang ada orang dia kata, ni. Dia kata geng-geng ni hanya asyik benda-benda ni. Rasuah dia tak tegur. Tak, rasuah pun sama jugalah. Rasuah tu zalim juga. Tapi kezaliman rasuah tu tak sebesar kezaliman syirik. Syirik tu lagi besar. Dia tak nampak tu. Itu masalah juga tu. Baik, yang kedua, kezaliman seseorang pada diri sendiri, iaitu dia tidak memberikan hak pada dirinya, seperti berpuasa tanpa berbuka dan solat malam tanpa tidur. Bismillah. Kalau dia bergantung pada sejauh mana dia punya makrifah dia kepada Allah. Maknanya kalau dia punya makrifah kepada Allah ni, maknanya husnuzan dia dengan Tuhan. Semakin kuat sangka baik dia dengan Tuhan ketika itu, maka semakin dia akan mengharapkan rahmat Allah. Waktu tu dia akan mengharapkan kelebihan tauhid tadi. Tetapi semakin dia tak yakin, tapi semakin dia takut akan dosa-dosa dia yang besar, maka dekat situ dia boleh pilih untuk membawakan dosa-dosa dia itu, ataupun had yang sepatutnya dia kena had, dibawakan kepada pemerintah untuk disucikan, maknanya disucikan dosa-dosa dia lah. Kat situ dia, maknanya orang tu kita kena tengok maknanya sejauh mana keyakinan dia. Sebab kita tak boleh nak ukur dosa dia dan sebagainya, dia sendiri kan. Jadi macam mana kalau kita tengok pada kebiasaan yang Nabi SAW buat, Nabi SAW bila ada orang yang ada seorang tu yang dia dah kena sabit, ataupun dia kita kata dia dah dia lari kan, sebelum dia nak dijatuhkan had tu dia lari, Nabi SAW tak suruh apa? Tak suruh sahabat kejar. Ya, kita memang apa yang kita tak mampu dah dalam last doa dalam surah Al-Baqarah tu kita kata Rabbana faghfir lana warhamna kan, faghfir lana warhamna. Kemudian kita kata ma la taqata lana bih fa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Bila sebut ma la taqata lana bih, apa yang kita tak mampu kan, maknanya kita minta Allah Taala ampun kan. Dah memang kita tak boleh nak cari balik orang yang kita buat zalim tu, kita dah lama dah kita pun tak tahu. Kalau kita tahu memang kita akan pergi minta maaf dan sebagainya, tapi kalau kita dah dalam kes kita dah tak tahu, dah lama sangat, itulah kita kata kita berhajatkan kepada tauhid, dan maknanya ketika itu memang tauhid tu akan hapuskan. Maknanya sejauh mana sangka baik kita dengan Allah, itu yang akan menentukan. Allah Ta'ala Ghaffar, innahu huwal ghafurur rahim. Maknanya makrifah seseorang, pengetahuan seorang tu pada sejauh mana dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan bertambahlah keyakinan dia. Itu penting. Sebab itu tauhid tu, kita kata tauhid tu yang akan menentukan sama ada dia punya keyakinan tu. Nampak?
Dia ke mana pun akan balik pada tauhid. Tauhid. Kan? Wallahu taala a'lam. Baik. Yang ketiga, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Contohnya berlaku semena-mena kepada orang lain, yakni menzalimi orang lain dengan memukulnya atau membunuhnya atau mengambil hartanya atau perbuatan-perbuatan yang semisalnya. Baik, yang kita bincang tadi, zalim dari sudut ada yasirur riya, contohnya riya yang sedikit, macam contoh yang kita bincangkan tadi itu kan. Sama ada yasirur riya ataupun aslur riya. Dia kita kena bezakan. Riya ada asal riya, maknanya orang tu dia buat amalan memang nak riya. Memang niat asal dia memang dia nak tunjuk kat orang, yang tu memang terhapus semua. Yang kedua, yasirur riya. Yasirur riya ni riya yang dia datang. Dia datang waktu kita beramal tu, dia datang kemudian. Kemudian kalau kita tolak, maka takkan memudaratkan apa-apa. Yang tu kita pernah bincangkan pada awal perbahasan, tapi kita akan bincang balik sebelum nanti perincian dia. Tapi kat sini, yang kita bincang yang tadi tu, termasuk dalam riak tadi, yang tangkap gambar apa semua tengah ibadat semua tu, dia masuk dalam kategori mana? 1, 2, 3. 2. Kezaliman seorang pada diri sendiri, iaitu tidak memberikan hak pada dirinya seperti puasa tanpa buka dan salat. Tak. Yang pertama. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan ibadat. Ibadat dia kepada Allah. Nampak? Dan dalilnya, Nabi SAW kata apa? Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasu'ilu anhu faqala ar-riya. Nabi SAW bersabda, perkara yang paling aku takut berlaku kepada kamu, yakni pada para sahabat, maknanya kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solat. Aku paling takut berlaku pada mereka kamu, innama akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanya Nabi SAW tentang apakah itu syirik kecil, maka kata Nabi SAW, ar-riya. Riya. Nampak? Maknanya riya tu termasuk dalam kezaliman yang paling zalim. Sebab dia masuk dalam kategori syirik. Kita jangan terpedaya dengan pembahagian asghar ke akbar ke apa, tapi kalau kita nak betul-betul jaga tauhid, kita jangan tengok asghar ke akbar ke apa ke. Bila dia masuk dalam kategori syirik, kita kena takut. Itu cara bila kita amal, bila kita praktik. Tapi bila kita bahas ilmiah, menuntut ilmu, memanglah kena bahagi. Itu tips dia. Faham tak? Kita bila sebut syirik ada pembahagian syirik asghar, syirik akbar, syirik khafi, syirik jali, yang dibahagikan oleh sebahagian ulama. Kemudian kita pun bergantung dengan pembahagian tu. Syirik kecil, kecil je. Ini bahaya. Bahaya tau. Implikasi dia bahaya sebab kita akan meremehkan perkara yang syirik. Walaupun kecil tak, maknanya dalam konteks pengajian, pembelajaran, ya. Kita bergantung dengan pembahagian tu untuk kita faham. Tapi lepas kita nak beramal tak. Kita jangan ingat dah benda tu asghar ke akbar tak. Pasal apa? Pasal syirik semuanya. Kalau kita buat syirik, amalan kita terhapus. Ancaman kan? Itu tips dia. Kadang-kadang orang dia celaru kan. Alah, syirik ni syirik asghar. Ni bukan akbar. Dia ingat kecil dengan besar tu, dia macam dia ingat apa nilai tu nilai ikut pandangan dia. Tak, bukan. Di sisi Allah. Kan? Tengok kita, amalan kita tu. Pembahagian asghar dengan akbar tu sebab nak membezakan antara mana satu yang dapat mengeluarkan seseorang daripada Islam dan mana satu yang tak mengeluarkan lagi pelakunya daripada agama Islam. Itu saja. Nampak? Baik. Itu kita akan bincang tentang syirik nanti. Ketika kezaliman lenyap, maka muncullah rasa aman. Tetapi apakah rasa aman tersebut sempurna? Dekat sini, bila kita tengok 3 jenis kezaliman ni, kezaliman yang paling zalim syirik, kezaliman seorang pada diri sendiri. Contohnya, Syekh bagi contoh sini apa? Dia tak bagi hak pada diri dia ataupun pada keluarga dia, contoh. Kan? Seperti berpuasa tanpa berbuka. Dia puasa tak mau buka. Solat malam tak tidur. Sekarang ni bukan solat malam tak tidur.
Tengok bola. Berjaga malam kan. Tengok bola. Kan? Tak tidur. Baik. Apa lagi? Tak memberikan hak kepada diri sendiri. Contohnya macam orang yang berjaga malam tengok bola sampai apa? Letih. Kan? Hmm. 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 Orang yang mampu untuk menikah, dia tak mau menikah. Adakah dia menzalimi diri dia sendiri? Dia kena tengok keadaan orang tu. Kalau individu tersebut dia mampu untuk menikah, tetapi dia tidak menikah kerana ada sebab-sebab. Contohnya ada orang yang dia tak menikah, macam kita tengok ulama-ulama. Ada satu kitab, anda tak ingat dah tajuk kitab tu, memang dihimpunkan nama-nama ulama-ulama yang tidak menikah, yang bujang. Tapi kita kena faham kenapa mereka tak menikah, kerana mereka nak berbakti dan berkhidmat untuk ilmu. Jadi mereka karang kitab, mereka menulis, mereka menghimpunkan hadis, mereka mensyarahkan hadis. Jadi mereka tak mau kacau, mereka nak fokus. Macam Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia nak nak bantah golongan ahlul bidah wal ahwa. Jadi dia nak fokus. Jadi dia tak menikah. Dia mampu untuk menikah, tapi dia tak menikah kerana dia nak cari sesuatu yang dia nak berkhidmat dengan cara yang lain. Maknanya dia nak kita kata mewakafkan diri dia itu untuk ibadat kepada Allah dengan cara yang dia rasa itulah yang Allah pemudahkan untuk dia. Nampak? Jadi itu tak ada masalah. Yang jadi masalah bila dia mampu untuk menikah tapi dia tak menikah, buat maksiat ataupun dibuat benda-benda yang tidak sepatutnya. Yang tu maknanya memang berdosa. Kalau maknanya disebabkan dia tak mau menikah tu menyebabkan dia melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, maknanya dia tak menikah tu memang dosa. Dia menikah, wajib menikah. Nampak? Sepatutnya dia kena tengoklah, memang nikah itu disyariatkan untuk menjaga pandangan dan untuk menjaga kehormatan. Jadi sepatutnya dia kena semangat menikah. Dia semangat menikah sebab itu yang akan dia menikah tu kerana nak menjaga ikut sunnah Nabi SAW dan juga nak menjaga dirinya lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ni, zaman fitnah. Kan? Zaman fitnah. Jadi maknanya itulah dia ada perincian dia. Kalau ada orang tu memang dia, sebab tu kita tak boleh pukul rata kan. Ada orang memang dia tak menikah tu sebab dia nak berbakti, contohnya nak berbakti kepada ibu bapa dia, contohnya katakan, kerana tak ada orang lain dah nak jaga mak ayah dia risau kalau dia menikah tu, dia punya fokus dia kepada ibu dan ayah dia tu, dia tahu ibu dan ayah dia tu adalah pintu dia untuk ke syurga, kan dia nampak dah, dia maknanya dia dah timbang benda tu, dia nampak dah, ni lah aku yang boleh aku buat, aku boleh berfokus. Belum tentu lagi kalau aku menikah ni aku boleh buat gini, contoh. Sama juga macam orang yang berbakti untuk ilmu tadi. Dia kata, hak ni yang aku nampak ni. Kalau dia dah timbang dah, maknanya dia dah ada kemungkinan. Dia dah nampak dah. Nampak dah, dia tak boleh nak membahagikan masa untuk ni. Kalau dia fokus tu, fokus saja pada satu perkara. Dia tak boleh dua benda dalam satu perkara, dua perkara dalam satu masa. Contoh. Dia tak boleh. Contoh. Dia berbeza-beza lah. Orang tu berbeza-beza. Setiap orang, setiap individu ni berbeza-beza. Cuma kita, itulah kena perincikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ketika kezaliman lenyap, maka muncullah rasa aman. Tetapi apakah rasa aman tersebut sempurna? Maknanya 3 bentuk kezaliman tadi. Kezaliman yang ketiga tadi, kezaliman kepada orang lain ni, pukul orang ke, zalim kepada orang, ambil harta orang, kan? Pecah amanah, rasuah, tu masuk zalim. Kan? Masuk zalim. Zalim kepada hak orang lain. Zalim, melampaui batas terhadap orang lain. Baik. Jadi 3-3 ni, kalau ketiga-tiga jenis kezaliman ni lenyap, maka akan muncullah rasa aman. Tetapi apakah rasa aman tersebut sempurna? Maknanya kita ni, hidup kita ni kalau sebut zalim ni, dia akan berlega pada 3 ni. Ada orang yang Allah selamatkan dia tak buat syirik. Tapi dia pasti akan ada zalim pada 2 atau ketiga ni. Pada jenis yang kedua atau ketiga. Kan? Sebab itu sahabat faham tu. Dia kata mana
siapakah di kalangan kita ni yang tak pernah zalim diri sendiri? Betul lah kan? Kita ni, pada diri kita, pada anggota badan yang Allah Ta'ala bagi ni, kita pernah lah tak buat zalim. Siapa boleh angkat tangan, dabik dada, dia kata dia tak pernah buat zalim sikit pun? Tak berani. Tak berani. Mata kita ni, adakah, kita ambil contoh yang mudah lah, kita buka Facebook, kita buka ni, adakah tak pernah mata kita ini melihat perkara-perkara yang tak sepatutnya? Pernah tak? Itu dah satu zalim lah tu. Betul tak? Zaman sekarang, kita keluar pergi ke jalan, pergi ke pasar, banyak tak benda yang zalim? Mata saja, mata saja. Belum lagi lidah, belum lagi tangan, kaki dan sebagainya. Dah banyak. Itu sebab kefahaman sahabat tu betul lah. Pada asalnya, kefahaman mereka betul. Maknanya tak ada mana-mana manusia yang mampu untuk selamat daripada kezaliman. Tetapi dalam konteks ayat tersebut, itu sahaja yang tidak tepat. Yang tu yang Nabi tegur tu kan. Itu saja. Tapi Nabi tak tegur pemahaman mereka yang asal tu. Itu kita kena faham. Jadi, bila kezaliman tu lenyap, maka datanglah keamanan. Maknanya kita nak dapatkan keamanan ni, mesti kena lenyapkan kezaliman. Tetapi itulah, kita kena tengoklah kezaliman yang jenis macam mana. Macam sekarang, kita kezaliman ada di mana-mana. Apa maksud zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Betul tak? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Cuba kita tengok kita pada diri kita sendiri. Kan? Diri kita. Kemudian pada ahli keluarga kita. Isteri kita, anak-anak kita. Pernah tak kita letakkan sesuatu bukan pada tempatnya? Pernah tak kita tersalah? Pernah tak kita berlaku zalim? Pernah. Takkan terlepas. Sebab itu, kezaliman, kalau kita nak maksudkan, kita nak elakkan langsung, tak ada kezaliman, tak buat dosa, maksud tak ada kezaliman ni, tak ada dosa langsung. Boleh tak? Mustahil. Sebab kita semua anak Adam. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu buat salah siang malam pagi petang. Tapi yang membezakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman, kita mengakui kezaliman diri kita sendiri. Sebab itu hari-hari kita bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Bayangkan Nabi SAW ajar dekat manusia yang paling baik sekali selepas Nabi Muhammad. Manusia yang terbaik sekali selepas para Nabi dan Rasul. Kata para ulama, Abu Bakar orang yang paling afdal, paling utama selepas Nabi-Nabi dan Rasul. Maknanya lepas Nabi Muhammad, dialah orang paling baik. Lepas Nabi-Nabi yang lain, dialah Abu Bakar lah orang paling baik. Maknanya sahabat Nabi-Nabi yang lain tak boleh challenge kedudukan Abu Bakar. Contohnya sahabat Nabi Musa tak boleh challenge kedudukan Abu Bakar. Hawariyun, sahabat Nabi Isa pun tak boleh sama level dengan Abu Bakar. Abu Bakar lagi tinggi. Nabi SAW ajarkan kepada As-Siddiq, orang yang paling benar sekali di kalangan sahabat Nabi, di kalangan manusia. Doa apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Zulman kathira, banyak. Kalau kita kira kita buat zalim ni banyak mana? Tak rasanya banyak. Dia sama macam tak mampu nak kira nikmat. Nikmat Allah banyaklah. Kita nak kira kita buat zalim yang kita sedar, yang kita tak sedar, banyak kan? Kita pun tak tahu, kadang-kadang tak sedar. Jadi, maknanya di sini memang takkanlah kalau kita kata nak lenyapkan seluruh bentuk kezaliman, tak mungkin. Tetapi kata Syekh di sini, yang nak persoalan di sini, apakah rasa aman tersebut sempurna? Itu dia punya persoalan dia. Jawapannya, jika imannya sempurna tanpa dicampuri oleh kemaksiatan apapun, berarti rasa amannya bersifat mutlak. Maksudnya sempurna.
Sementara jika imannya tidak sempurna, maka ia hanya mendapatkan kemutlakan rasa aman sahaja. Apa maksud dia? Contohnya, pelaku dosa besar mendapatkan rasa aman dari kekal selama-lamanya di dalam neraka. Hanya saja ia tidak merasa aman dari azab. Contohnya sangat cantik. Contoh ni, apa maksud kat sini kalau dalam bahasa Arab ni, Syekh sebut iman kamilah ataupun amnun mutlaq dengan al-imanu mutlaqul iman. Mutlaqul amn. Ya, amnun mutlaq dengan mutlaqul amn. Apa maksud amnun mutlaq? Maknanya keamanan yang mutlak. Yakni maknanya sempurna. Apa maksud mutlaqul amn? Maknanya keamanan yang tidak sempurna, naqis, yang kurang. Okey, Syekh bagi contoh murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, contohnya apa? Dosa besar, kita ada kelas kita kabair sini. Contoh dosa besar apa? Syirik. Mengumpat. Okey, ambillah mengumpat. Ghibah. Okey. Orang yang ghibah, orang yang mengumpat, dia tauhid. Dia mentauhidkan Allah, orang Islam. Dia akan ada rasa aman untuk kekal daripada neraka, betul tak? Dia akan rasa aman untuk kekal dalam api neraka. Tetapi dia tak akan rasa aman daripada azab. Itu maksud contoh di sini. Bal huwa tahta masyiati, tahta al-masyiah, masyiatillah. Bahkan dia maknanya berada dalam kehendak Allah. Maknanya kalau Allah berkehendak akan azab dia, kalau Allah berkehendak Allah akan ampun dia. Nampak tak sini? Maknanya beza antara amnun mutlaq dengan mutlaqul amn. Amnun mutlaq maknanya sempurna, keamanan yang mutlak, keamanan yang mutlak. Mutlaqul amn maknanya keamanan yang kurang, tidak sempurna. Contohnya pelaku dosa besar tadi, dia bila dia terjebak dalam dosa besar, dia akan dapat rasa aman. Dia tahu dosa besar takkan kekalkan dia dalam neraka selagi mana dia ada tauhid. Tetapi dia aman tak daripada azab? Tidak. Nampak? Dia tidak aman daripada azab. Dia takkan rasa aman daripada azab. Sebab selagi mana dia melakukan dosa besar tu, maknanya dia di bawah kehendak Allah. Kalau dia bertaubat, dia minta ampun dekat Allah, dia bertaubat, dia tinggalkan dosa besar dia tu, dia tak kembali, maknanya Allah akan ampunkan. Kalau dia kekal, dia biarkan dirinya terjerumus dalam dosa besar tersebut, maka dia masih lagi dalam ancaman. Itu maksudnya tahta masyiah, di bawah kehendak Allah. Boleh Allah nak azab dia ataupun Allah nak ampunkan dia, itu bergantung pada kehendak Allah. Sebab itu dalam surah An-Nisa ayat 116, Syekh bawakan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampunkan dosa selain itu bagi sesiapa yang dia kehendaki. Maknanya itu maksudnya kita kena bezakan antara mutlaqul amn ataupun amnun mutlaq dengan mutlaqul amn. Maknanya kalau kita terjebak dalam dosa-dosa besar, kita takkan rasa aman daripada azab. Nampak? Tetapi kita ada rasa aman. Aman untuk selagi mana kita tak syirik, kita ada aman. Aman untuk tidak kekal dalam neraka. Nampak? Itu maksudnya keamanan yang tidak sempurna. Dipanggil mutlaqul amn. Tapi kalau orang yang dia tak terjebak dalam dosa-dosa besar, dia buat ketaatan, dia tak terjebak dalam dosa besar, maknanya dia ada amnun mutlaq, keamanan yang sempurna. Tapi kalau kita perincikan lagi, kezaliman tu, walaupun dia tak terjebak dalam dosa-dosa besar, tapi mungkin ada kezaliman, dosa-dosa kecil dan sebagainya, itu pun tetap tidak, kita tak boleh kata dia dapat keamanan secara mutlak juga. Walaupun dia nak, kalau kita bezakan dia dengan pelaku dosa besar tadi, sudah tentulah orang yang tak terjebak dalam dosa besar tu, sudah tentulah dia lebih aman daripada kita kata azab, berbanding dengan orang yang buat dosa besar.
Rasa aman ni maknanya kita kata ni lah, sama ada jaminan daripada Allah Ta'ala, dari sudut Allah, jaminan daripada Allah, kemudian dari sudut hamba itu adalah rasa tenteraman, aman, tenteram. Cuba kita tengok dalam Al-Quran macam mana Allah Ta'ala ceritakan, contohnya peristiwa dua anak Adam. Kan, yang mana salah seorang daripada anak Adam itu telah terjebak dalam kezaliman dan menyebabkan penyesalan. Nampak tak? Kesan daripada dosa akan menyebabkan ketidaktenteraman. Itu poin dia. Kita kalau buat dosa, kita tak akan tenteram. Satu saja keadaan orang yang dibuat dosa, dia tenang, aman, bila hati dia sudah jadi batu. Hati dia sudah tertutup, hak tu memanglah dia buat dosa, dia tak rasa apa. Na'udzubillah, hak tu kita takut. Kan? Itu macam orang Yahudi lah. Kata ulama, macam orang Yahudi perumpamaan dia. Dia buat dosa maksiat macam mana sekalipun dia tak rasa bersalah, dia rasa tenang. Kan? Itu contoh. Baik. Jadi rasa kita stop kat sini, kita berhenti sini, maknanya kita sambung pada kelak akan datang, kita sambung pada amma ma wafallah subhanahu muhaqqiqan li tauhid fa innahu aminun amnan mutlaqah. Kita akan bincangkan pada orang yang mentahqiq tauhid yang disebutkan oleh Syekh, dia akan mendapat keamanan yang mutlak. Jadi kita akan bincangkan lagi perinciannya nanti insya-Allah pada kelak akan datang. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.